Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan dan penonton semua? Hari ini hari Jumaat, kita bertemu dalam secara langsung Al-Kuliah langsung dari Auditorium Malaysian Re. Tuan puan-puan, dan hari ini sebenarnya 19 Ogos bersama dengan 19 Ramadan. Sekejap pejam celek kita dah sampai dah pusingan akhir Ramadan, dah nak sumbat go saya tuan-tuan, nak mendapat takwa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini tuan-tuan puan-puan, topik kita adalah bulan ikhlas. Ramadan ini terkenal dengan bulan puasa, terkenal dengan bulan tarawih, terkenal dengan bulan iktikaf, terkenal dengan bulan sedekah, dan kita hari ini kita bicara tentang bulan ikhlas. Dan sempena orang kata apa, kita bersama dengan takaful ikhlas pada petani dan perempuan. Apa salahnya kalau kita cerita tentang keikhlasan hati budi sepanjang Ramadan, mudah-mudahan membawa sampai bulan-bulan yang lain insya-Allah. Dan penonton-penonton kita tak lain tak bukan ialah bersama dengan staf ataupun kaki tangan takaful ikhlas yang turut hadir pada petang ini dalam auditorium bersama dengan anda semua di rumah. Apa khabar semua? Teruskan menonton Al-Quliah sampai ke akhir rancangan. Mudah-mudahan anda menjadi penonton yang ikhlas insya-Allah. Dan bersama kita sebagai penulis pada petang ini yang bahagia, Ustaz Badli Shah Alauddin, sudah tidak asing lagi di kalangan penonton-penonton rancangan agama sebenarnya. Beliau merupakan penolong pengarah bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Turut hadir dalam Al-Quliah pada petang ini. Dan kita cerita tentang bulan ikhlas Ustaz. Kita nak jadi orang ikhlas bukan senang saya. Ramai orang cakap saya ikhlas. Ambillah saya ikhlas kan. Entah-entah dia tak ikhlas. Sebenarnya apakah itu ikhlas? Yang saya tahu takaful ikhlas dah tahu dah takaful ikhlas kan. Apa itu bulan ikhlas ataupun apakah itu ikhlas sendiri? Silakan Ustaz. Ikhlas, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila kita nak bercakap tentang ikhlas, kalau Ustaz Fauzi masih ingat, kalau kita di tanah Arab dulu, kalau kita bangunan tu duduk di tingkat paling atas, orang akan sebut fuq khalis. Mana dia duduk atas sekali. Khalis itu daripada jadilah perkataan ikhlas. Maknanya yang paling tahap paling tinggi sekali hati seorang manusia. Yang mana ikhlas ini hanya rahsia Allah Ta'ala saja yang tahu. Jangankan orang lain, kita sendiri tak tahu kita ni ikhlas ataupun tidak. Mungkin kita rasa kita ikhlas, kadang-kadang kita rasa kita tak ikhlas. Sebab yang tahu ini hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Sebab dia adalah kelazatan hati yang paling tinggi, fuq khalis, paling atas. Habis sud kata orang kampung. Habis, tak ada. Sampai tahap situ saja. Sebab itu, kepentingan ikhlas ini ialah Allah Ta'ala membezakan manusia yang beriman dengan orang munafik atas ikhlas saja. Sebab itu Allah bezakan kita dengan orang munafik ini 3 perkara. Pertama sekali, orang mukmin ni dia gemar bertaubat. Kegemaran dia bertaubat. Yang kedua, orang mukmin ni dia sentiasa siang malam fikir nak buat baik saja. Dia merancang nak buat baik di mana, nak tarawih di mana, nak mengaji di mana, nak berbuka dengan orang susah di mana. Dia sentiasa merancang buat baik. Dan yang ketiga, ikhlas. Ikhlas. Ikhlas bukan ikhlas Ustaz Fauzi, itu lain ceritanya. Ikhlas maknanya dia keikhlasan sungguh-sungguh. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 146, illal ladzina tabu waslahu wa'tasimu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Itu saja yang membezakan manusia dengan orang-orang munafik. Dia dari segi gemar bertaubat, sentiasa fikir buat baik, dan dia sangat ikhlas. Sebab itu para ulama mengatakan syarat kita nak diterima amalan kita oleh Allah Ta'ala, sama ada puasa yang kita nak buat sekarang, tengah buat sekarang, atau haji yang kita buat lepas raya nanti, syarat mesti ada 4. Pertama, mesti dibuat dengan ilmu yang betul. Yang kedua, buat niat yang betul. Yang ketiga, mestilah sabar semasa beramal. Yang keempat adalah keikhlasan. Hilang salah satu daripada 4 ciri ini, amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, sebenarnya Ustaz dan puan-puan semua, kita majlis kita Al-Quliah pada petang ini dimeriahkan lagi dengan kehadiran yang bahagia Datuk Haji Sheikh Muhib Sheikh Kamrul Zaman, iaitu Presiden merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Takaful Ikhlas serta isteri yang bahagia Datin. Alhamdulillah, terima kasih Datuk dan Datin. Dan Ustaz, bila cerita bab bulan puasa, bulan ikhlas, apa maksud puasanya ikhlas? Apa maksud? Adakah orang mengeluh, letih hari ni, Allah penatlah puasa, lapar, adakah dia tak ikhlas? Apakah maksud puasa yang ikhlas? Sebab kita sedang berpuasa sekarang Ustaz, silakan. Baik, terima kasih.
Pertamanya perlu kita nyatakan bahawa satu-satunya amal ibadah yang boleh didik kita jadi orang ikhlas adalah puasa. Ibadah-ibadah yang lain agak susah nak menjadikan kita ni orang ikhlas. Sebab lawan ikhlas menunjuk-nunjuk, riak, show off. Puasa dia tak ada unsur-unsur begitu. Kalau kita dalam auditorium NRB ni misalnya contohnya, kita tak kenal. Kalau ada di kalangan penonton kita yang tak puasa, kita tak kenal. Sebab puasa ni dia tak ada tanda. Dia ibadah paling ikhlas, sincere. Kita tak kenal. Kok adalah yang monteng dan sebagainya, kita memang tak kenal. Tapi ibadah lain dia ada tanda. Sebagai contoh, semayang, dia ada tanda. Orang perempuan nak pergi semayang, kita kenal. Bawa mengkana, bawa telekung, nak pergi semayang. Ataupun orang yang pergi haji, kita kenal. Dengan ihramnya, dengan cara pakai, barangkali pada name tag-nya pun ada haji dan macam-macam lagi. Kita kenal. Puasa tak ada tanda. Puasa juga adalah ibadah yang orang tak boleh ukur. Dia tidak ada simbol, tidak ada benchmarking, tidak ada appraisal daripada orang lain. Tak seperti ibadah lain. Semayang, orang boleh ukur. Ustaz, orang tu semayangnya khusyuk, Ustaz. Apa pula? Oh, muka berkerut-kerut. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nampaklah khusyukan. Walau nampak kesungguhannya. Ustaz, orang itu dia punya haji mabrur, Ustaz. Apa pasal? Oh, dia melontar semangat betul jamrah tadi, Ustaz. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, balik. Bismillah, Allahu Akbar, rajmal li syaitin. Habis 7 biji, ambil kasut pula balik. Allahu Akbar. Orang boleh ukur kan? Zakat, orang boleh ukur dia ni orang baik, orang budiman. Kenapa? Orang lain bayar RM7. Balance, baki ambil balik. Dia bayar zakat, bagi note 50. Keep the chain, kata dia. Oh, dia ni baik, bagus orangnya, Ustaz. Datuk atau Tan Sri tu bagus, tak kedekut. Nampak ada ukuran. Puasa apa ukuran? Puasa tak ada ukuran. Kita nak kata orang, Ustaz, orang tu puasanya bagus betul, Ustaz. Apa ukurannya? Barangkali dia 10 minit sekali beludah misalnya. Tak ada ukuran, tak boleh ukur begitu. Justru ukuran yang bagaimana. Inilah kehebatan puasa, ibadah paling ikhlas. Tetapi bagaimana yang Ustaz Fauzi tanya tadi, bagaimana kita sendiri nak menjadikan puasa kita puasa paling ikhlas? Semuanya rahsia terletak pada diri kita sendiri. Bagaimana jujur dan ikhlasnya kita daripada pagi sampai petang ini bersabar. Padahal selepas daripada sahur tadi, kalau kita buka peti ais di rumah kita, siapalah yang tahu? Anak-anak pergi ke sekolah, lauk murtabak sahur tadi ada lagi. Hantam sajalah. Tak boleh kita hantam. Tapi kita telah mentarbiah diri kita supaya jadi ikhlas dan jujur. Maka kalau perangai begini dibawa luar pada bulan Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah tidak akan berlaku masalah di negara kita ini lagi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Itulah. Tidak ada orang kata benchmark nak kenal puasa ikhlas tak ikhlas, hanya kita dengan Allah sahaja yang tahu. Jadi Ustaz, bila sebut bulan Ramadan, bulan keikhlasan, macam mana nak didik diri kita ni Ustaz biar ikhlas sepanjang Ramadan sampai Syawal, sampai bila-bila dia ikhlas. Bukan Ramadan saja, sebab Ustaz sebutkan puasa ikhlas kan. Habis Ramadan, habislah puasa. Adakah kita jadi tak ikhlas balik? Jadi macam nak didik, nak tarbiah diri kita Ustaz biar sampai habis Ramadan pun masih ikhlas lagi Ustaz. Silakan. Soalan ini banyak ditimbulkan pada ulama-ulama zaman dulu tentang bagaimana kita nak meneruskan keikhlasan kita. Saya tertarik dengan pandangan diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Ikhlas ni hanya akan hadir kalau kita tidak putus asa beramal. Teruskan amalan. Sebab kalau nak tunggu datang ikhlas baru buat kerja, memang sampai bila pun kita payah nak buat kerja. Boleh ke tuan-tuan misalnya yang bekerja di sini hari Senin ni misalnya pagi-pagi lepas sahur, dalam pukul 7.30 telefon pejabat, telefon ke chief clerk ke apa ke, "Halo, hari ni saya tak pergi kerja lah." "Apa sebab pula? Cuti ke?" "Tak, saya rasa tak ikhlas pergi kerja hari ni." Bolehkah begitu? Kita nak tunggu ikhlas baru melakukan sesuatu, sampai bila kita tak beramal? Boleh ke puan-puan suri rumah yang menjadi isteri misalnya, hari esok Sabtu Ahad hujung minggu, petang beritahu suami lepas asar, "Bang, hari ni kita buka di luar sajalah." "Apa sebab pula?" "Saya rasa tak ikhlas masak hari ni." "Tak ada guna saya masak kalau saya tak ikhlas." Apa pendapat suami pula? Dia peduli apa? Ikhlas tak ikhlas, dah beli lauk apa semacam-macam, tolak troli 2-3 ship tolak troli beli barang. Pergi masak. Apa masak singgang pun singgang lah, asalkan masak. Manusia tidak pernah peduli kita ikhlas atau tidak. Maka amalan mesti tetap diteruskan. Sama ada ikhlas ke, kita tak ikhlas ke, kita tetap kena kerja atau dikerjakan. Maka alalang bekerja, baiklah ikhlas. Justru kerja mesti diteruskan. Keikhlasan tu akan datang step by step, peringkat demi peringkat. Nak tunggu ikhlas baru buat, sampai mati tak buat sesuatu.
Allahu a'lam. Okey. Apa pun biarlah bergandengan ya. Okey, antara keikhlasan dengan amalan kita biar seiring sejalan. Sebab kalau ikhlas saja tak beramal tak jadi kerja juga. Kalau amal tanpa ikhlas Tuhan tak terima juga. Jadi itulah sebaiknya seiring sejalan dan kita didik diri kita sepanjang Ramadan sampailah Ramadan, insya-Allah kita akan jadi manusia yang paling ikhlas. Apa pun perempuan, apa kata kalau kita berehat seketika dan kita jumpa selepas ini insya-Allah. خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan Al-Kuliah pada petang ini dan kita bersama dengan topik Bulan Ikhlas bersama dengan Takaful Ikhlas di Auditorium Malaysian Re pada petang ini dalam perempuan dan kita teruskan lagi, kita ambil soalan daripada penonton daripada Takaful Ikhlas yang akan bertanyakan soalan. Silakan kalau ada. Terima kasih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Faizah Muhammad Zain. Ingin sedikit penjelasan ya. Ada segelintir orang suka memberi hadiah ya atau sedekah. Contohnya dia memberi buah kurma ada dalam kotak ya. Dan di kotak tu memang tercatat nama dan alamat dan nombor telefon sekali. Jadi jenis pemberian ni kita anggapkan dia sebagai ikhlas atau tidak? Saya harap Ustaz beri penjelasan sedikit. Terima kasih. Okey, terima kasih. Sedap soalan dia. Ya. Sebab kadang-kadang kat kotak tu ada Haji Badli Shah. Kurma. Saudara kurma kan. Kurma. Ada Pahang. Okey, sila komen Ustaz. Terima kasih. Ada satu hadis Nabi menyebut tentang sedekah ini yang paling terbaik sekali ialah ikhfa sedekah. Sedekah yang disembunyikan. Iaitu kalau kita bersedekah misalnya di masjid, itu lebih baik lepas sembahyang jangan masuk tabung, masuk letak bawah sejadah tu saja. Biarlah siapa-siapa yang kemas ambil lah, mana kita tak kisah ke mana hala duit tu. Itu tahap ikhlas paling tinggi atau bersedekah paling tinggi. Tapi para ulama ketika membahaskan tentang menyembunyikan sedekah, mereka bincang, boleh tak sedekah ini ditonjolkan? Jawapannya dibenarkan dengan niat syiar, memancing gairah orang lain tiru macam saya. Sebagai contoh, kita syarikat korporat mengadakan sumbangan pada orang susah-susah. Kita pun buatlah mock check lah, cek yang besar meja punya cek lah, kita tulis macam-macam. Niat kita bukan nak menunjuk, kami banyak duit. Tidak. Tapi kami nak beritahu pada syarikat-syarikat lain yang sama kaya macam syarikat kami, bahawa kami boleh menyumbang, kenapa kamu tidak menyumbang. Niat kita begitu. Dan adalah lebih baik dari segi adabnya, kalau misalnya kita nak mewar-warkan sumbangan kita, sama ada sedekah, zakat, bantuan derma dan sebagainya, adalah lebih beradab. Kalau yang mengisytiharkan itu, biarlah orang lain bagi pihak kita. Misalnya yang menghantarkan cek itu bukan bosnya, tapi barangkali disuruh dia punya driver ke, dia punya pra ke pa ke, office boy ke saja untuk bagi pihak. Tapi dari segi mewar-warkan, tidak jadi masalah kerana ia adalah syiar dan kita nak orang lain semua tiru macam apa yang kita buat. Allahuakbar. Macam firman Allah lah, in tubdu sadaqati fa ni'mahi. Kalau zahirkan sedekah, itu pun lebih baik juga, baik jugalah. Okey, kita ambil lagi soalan daripada penonton yang kedua, silakan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih. Ini kalau buat amal ibadah tapi suka bercerita kepada orang lain Ustaz. Malam tadi Ustaz saya bangun tahajud 20 rakaat. Apa komen Ustaz? Orang inilah masalahnya. Bila kita melakukan suatu amal ibadah, jangan kita yang menceritakannya kepada orang. Tadi saya telah nyatakan kalau kita bersedekah misalnya, kalau nak diwar-warkan sekalipun, bukan kita yang mengannounce dan memaklumkan, tetapi orang bagi pihak kita. Justru dalam ibadah pun begitu juga. Jangan kita rosakkan ibadah kita dengan memberi contoh-contoh kita. Ini masalah. Ni ramai kita jumpa orang pesen begini. Bila masuk saja Ramadan, awak steady ya puasa? Saya Syakban dah puasa, Rajab dah puasa. Astaghfirullahalazim.
dia telah merosakkan seluruh amalan dia itu dengan cakap sombong begitu. Ataupun setiap kebaikan, setiap benda, semuanya contoh kepada dia. Ini juga sifat keakuan atau Superman. Semuanya adalah dia, tidak ada orang lain. Justru itu jangan kita ini bila nak menyebut kebaikan, mencontohkan diri sendiri. Kita khawatir dengan mencontohkan diri sendiri itu menyebabkan Allah batalkan pahala disebabkan kita sudah ada niat nak riak. Ingat, lawan ikhlas riak. Apa makna riak? Menunjuk-nunjuk, show off, ya. Wallahu a'lam. Okey. Kita ambil lagi satu soalan yang ketiga daripada penonton staf Takaful Ikhlas. Silakan. Okey, kalau ada. Waalaikumsalam. Ya. Okey, saya rasa tadi lah mungkin Ustaz tambah lagi lah. Ya. Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Saya dalam bab ikhlas ini kita tak boleh terlalu sempit, ya. Kalau nak semua yang sumbangan tu kita tak kira ikhlas, tak ada sumbangan kita akhirnya nanti. Saya bahagikan manusia dalam menyumbang daripada 4 jenis kategori manusia. Pertama, ada orang yang dia beri banyak dengan penuh ikhlas. Ini yang terbaik. Ada orang dia beri sedikit saja tapi sedikitnya itu sangat ikhlas. Ada pula orang yang ketiga beri banyak tapi tak ikhlas langsung. Tapi ada golongan keempat, ini lebih teruk lagi. Dia tak beri apa-apa sebab takut tak ikhlas. Yang saya kira 3 pertama tahan lagi. Yang terakhir itu kedekut. Ya Allah. Bila tanya kenapa tak bagi? Buat apa beri tak ikhlas? Kenapa beri? Menunjuk, kata dia. Kalau semua orang Malaysia ada perangai begini, tak ada jamuan Ramadan kita agaknya. Tak ada sumbangan kurma, tak ada untuk anak yatim, tak ada. Kenapa tahun depan tak ada? Semua takut tak ikhlas. Semua takut sembunyi-sembunyi tengah malam je. Tak ada program berbuka. Semua sahur sebab nak sembunyi-sembunyi. Program sahur, Al-Kuliah pukul 3.30 pagi. Sebab semua tak nak menunjuk. Orang nak mengaji Quran akhirnya sudah ada. Tak ada nak taranum mengaji sedap-sedap. Apasal baca slow je ni? Takut riak. Astaghfirullahalazim. Teruskanlah saja amalan kita ini. Sebab saya dah sebut di awal tadi, ikhlas ini rahsia Allah saja. Kita tak boleh ukur. Orang yang memberi itu pun dia tak boleh ukur keikhlasan dia. Yang tahu hanya Allah. We do the best, God do the rest. Ikhlas ini kemuncak tertinggi hati manusia. Wallahu a'lam. Okey, maknanya ikhlas bukan pada ceknya, bukan pada bannernya, bukan pada namanya, tapi pada hatinya yang menderma itu. Okey, saya tanya Ustaz satu soalan. Ni bukan apa, kadang-kadang ada juga kadang setengah-setengah AJK suara AJK masjid kan. Bulan Ramadan ni adalah nak nyumbang Ustaz. Yeah. Nak nyumbang barangkali hari ni hujan lebat. Jadi banyaklah kuih-kuih yang tak habis di bazar Ramadan. Jadi peniaga-peniaga lah ambil lah cucu badak, cucu harimau, singa dan sebagainya. Termasuklah kari pap yang tak habis, bawalah ke masjid ke surau nak jamu AJK dan sebagainya. Orang buka puasa, ada setengah cakap tak ikhlas. Patutnya dari awal lagi. Bukan yang tak habis lagi. Patutnya yang baru-baru masak goreng panas-panas bagi kat masjid surau. Jadi betul tak betul cakap-cakap macam tu Ustaz? Orang tu nak derma. Silakanlah. Silakan Ustaz. Inilah yang saya sebut tadi sebagai 4 golongan manusia yang menyumbang. Iaitu ada orang kadang-kadang dia mengukur keikhlasan orang berdasarkan barometer dan neraca pertimbangan dia. Orang tu misalnya beri dia makanan, lalu dia kata sepatutnya dia bagi panas-panas lagi. Kalau orang tu bagi panas-panas lagi, sepatutnya dia beri banyak lagi. Kalau dia bagi, patutnya dia beli ni dengan package. Banyak sangat ukuran kita terhadap pemberian orang. Sampai bila kita nak mengukur pemberian orang? Bagaimana dengan pemberian kita pula? Sebab itu saya khawatir kalau orang terlampau nak tunggu ikhlas baru nak menyumbang, nak tunggu orang lain ikhlas baru orang tu layak menyumbang, sampai bila-bila budaya menyumbang ini tak akan wujud dalam masyarakat. Sebab itu timbang-timbangkanlah. Orang memberi kita merasa, orang berbudi kita berbahasa. Adapun keikhlasan dia, sama ada dia bagi panas ke, sejuk ke, lebihan dia berniaga ke, dia nak bagi daripada awal pukul 3-4 petang sekalipun, itu terpulanglah kepada Allah yang menilai keikhlasan dia. Pemberian dia tetap berpahala di sisi Allah. Tetapi kepada para peniaga, kalau Ustaz Fauzi sebut tadi, dah tunggu tak molek baru nak disedekah pada orang. Ingat, antara adab kita nak memberi sumbangan sedekah ataupun derma adalah mesti beri yang terbaik. Tidak dikira kebajikan kata Allah, melainkan kamu boleh bagi apa yang paling kamu sayangi. Itu tahap iman yang agak tinggi. Iaitu apa yang kita paling sayang, yang itulah orang nak kita berikan.
Biasa kita menyumbang benda yang kita dah tak suka. Tapi bagi orang yang diberi panduan oleh Al-Quran, nak menyumbang, beri yang dia paling suka sekali. Artinya kalau dalam Ramadan ini nak beri sumbangan, berilah yang terbaik. Kalau beli murtabak, janganlah beri murtabak yang kosong telur saja. Kurang-kurang campurlah daging dengan ayam dan juga dengan kuih-kuih yang biar terbaik betul. Cendolnya dengan apa. Jangan beri lebih-lebih kurang masak nasi singgang misalnya. Itu simple sangat. Beri betul-betul yang terbaik, barulah dianggap sebagai kebajikan, kata Allah. Wallahualam. Okey Ustaz, satu lagi barangkali soalan sana. Hari ni Ustaz, bila kita keluar nanti pergi bazar Ramadan dan sebagainya Ustaz, contohlah ya, kita akan bertemu dengan macam-macam panggil orang Ustaz. Kadang-kadang yang seksi, pakai seksi pun ada belah Ustaz. Puasa. Tapi seksi lah ya. Kalau kita tanya kenapa akak pakai macam ni seksi kan puasa, hati ikhlas. Walaupun seksi, hati ikhlas. Tuhan tidak tengok luaran, Tuhan tengok hati, dia kata kan. Hati saya ikhlas. Jadi apa komen Ustaz? Kan? Kalau cukuplah hati ikhlas, tak payah buat benda lain. Saya fikir bila cukup hati ikhlas terus boleh pakai seksi. Saya fikir orang nombor satu paling boleh pakai seksi Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi hati paling baik sekali. Nabi hati paling ikhlas sekali. Mana kalau Nabi nak pakai seksi, Nabi lebih dulu pakai seksi lebih daripada kita. Hati yang baik memang, tapi Nabi sebut dalam satu hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tengok pada hati kamu dan melihat kepada amalan kamu. Sebab itu kita mengambil kesempatan berpesan kepada orang yang pergi bazar Ramadan nak membeli apa semua, pakailah pakaian yang sesuai. Kesian kepada orang yang sedang berpuasa. Masuk saja bazar Ramadan, mula-mula nampak perah ayam. Depan sikit nampak perah orang. Ini sudah merbahayalah. Boleh menyebabkan kurus pahala kami. Dan juga kepada orang lelaki ingin kita pesan, ingat. Kalau orang sedang berpuasa, pemandang kepada orang perempuan dengan penuh syahwat, maka dia boleh merosakkan pahala puasa. An-nazaru ila muhasinil mar'ati allati la yahillu lahu an-nazara ilaiha. Kalau kita ternampak satu orang perempuan seksi dan kita pandang tu dengan penuh wow misalnya, boleh membatalkan pahala puasa. Tapi bukanlah makna tak boleh pandang langsung, boleh nazratu ulalaka wasanatu alaika. Pandangan pertama tak apa, sedekah. Pandangan kedua tu baru berdosa. Mana jalan-jalan nampak orang seksi. Wow, satu. Jangan pandang lagi, pusing kat tempat lain. Jalan lagi, wow, pandang lagi. Ini Ustaz Lempoyang punya keturunan agaknya wow. Jalan, wow. Boleh satu kali pandang saja. Katalah orang jual murtabak tu, perempuan tu pakai seksi. Umur 18 tahun, pergi pakai baju 8 tahun misalnya. Kita pergi dekat dia, wow. Sekali, pandangkan tempat lain. Dia bertanya, abang nak beli murtabak? Jangan pandang. Murtabak 3, jangan tengok lagi. Kena begitulah cara. Sebab kita takut. Mula-mula semua Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lama-lama tak ada Allahu Akbar. Dia jadi Allahu Akbar. Beza makna tu. Allahu Akbar maknanya Allah Maha Besar. Kalau Allahu Akbar maknanya Allah besarnya lain. Wallahu a'lam. Okey, dia bergantung pada harakat panjang. Harakat dia tu berbahaya. Okey. Itulah penting pada tajwid tuan-tuan ya. Tajwid. Okay. Allahu Akbar. Ni Ustaz, kadang-kadang bila kadang-kadang awalnya ikhlas. Ya. Kita sembahyang ke baca Quran ke awal-awalnya ikhlas Ustaz, tapi di tengah-tengah tu datang tak ikhlas, apa nak buat Ustaz? Dia campur dah tu. Tak ikhlas datang. Tengah-tengah baca Quran tu orang lalu kita pun suara jadi sedap pula tajwidnya kan. Taranunya bagus pula. Jadi macam mana Ustaz nak kata apa, adakah kita nak berhenti sadaqallahul azim ataupun macam mana caranya? Terima kasih Ustaz Fauzi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menghuraikan tentang tajuk ikhlas ini begitu lazat sekali kalau kita baca. Ada satu kata-kata beliau, menaik kata dia, manusia ini kalau nak ikhlas, dia kena lalui riak dulu. Memang kita kena lalui nawaitu show off tu kena ada sikit. Itu by proses kita akan ikhlas. Sebab kita manusia mesti ada nak show off sikit lah. Macam kita pergi semayang. Kalau kita semayang di rumah, barangkali bagi orang lelaki cukuplah pakai singlet, kain plekat, putar-putar, kita pun semayang. Tapi pergi masjid, ngapa tak pakai singlet gitu saja semayang? Kita akan pakai jubah, serban sampai 2-3 lapis, minyak atar, kiri kanan pakai. Sikitlah mau ada tunjuk. Sikit-sikit mau ada tunjuk. Yang perempuan begitu juga, semayang di rumah, barangkali telekom kanannya, tai lalat macam-macam. Tapi bila pergi, wah sutera lah, macam-macam, ada ropol-ropol apa semua. Dia sikit ada show off. Tapi jangan show off itu menyebab kita takut beramal. Mula-mula kata Imam Ghazali, nak sampai ikhlas memang kena lalui riak dulu.
Katalah tuan-tuan di sini yang jenis jarang pergi ke masjid. Cuba pergi masjid sekali. Mula-mula memang ada satu rasa sombong tu sikit. Baru sekali pergi masjid, ada sikit sombong. Setan kan? Dia nak pergi surau, dia akan pusing perumahan dia dulu. Dia bawa motor. Sikit lah. Berhenti tepi padang, member tengah main bola. Oi, tak pergi surau, baru 6 suku. Dah ajak orang pergi maghrib. Member semua, engkau selama ni main hari ni. Itu ada. Kita pusing, tunjuk sikit depan orang, lalu kat kedai apa semua. Mula-mula. Jangan ketika ada perasaan, aku ni dah riak ni, tak jadilah pergi surau, main kat rumah saja. Itu permainan iblis setan. Dia akan bisik berita, awak ni dah riak ni, jangan, semain kat rumah saja. Kita baru nak tutup aurat misalnya pakai tudung. Awak ni pakai ni riak ni, jangan pakai. Teruskan dulu. Allah yang penting ikhlas. Bisikan setan ini paling kita takut. Justru puan-puan, tuan-tuan sekalian, jangan takut beramal. Kata Imam Al-Ghazali, lalui takbur, lalui riak, by proses kita akan okey. Macam kita naik kereta mewah lah, naik S-Class misalnya. Memang kita ada sedikit sombong, walaupun kereta company. Gini menyandak. Sombong ada, tapi berapa lama sangat? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita okey lah. Lepas pada tu naik kereta S-Class, rasa macam naik kereta biasa saja. Macam naik kereta kecil-kecil ni saya, tak ada masalah. Sebab apa? Bila dah lama kita kalis. Kalis ini diambil pada bahasa Arab, khalis. Khalis ni pergi kepada ikhlas. Kalis, khalis, ikhlas. Prosesnya itu, by proses tahun demi tahun, lama-lama kita sampai satu peringkat, ikhlas saja melakukan sesuatu. Wallahualam. Okey, terima kasih bagi Ustaz Badli Shah. Itulah tuan-tuan perempuan tentang bulan ikhlas yang kita ceritakan pada petang ini. Pentingnya hati kita dipenuhi dengan ikhlas sepanjang kita beramal, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun, sekali lagi kita berehat, kita kembali selepas ini insya-Allah. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Dah belum ni? Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang menonton Al-Quran di mana saja anda berada, di rumah maupun di pejabat dan sebagainya. Dan kita ini berbicara tentang bulan ikhlas sempena Ramadan yang dibawa oleh Takaful Ikhlas, dan teruskan dengan bagi Ustaz Badli Shah. Ustaz dia sebut ikhlas ni adalah kerja hati ataupun niat. Sebab itu saya teringat Sufyan As-Sawri sebut, tidak ada yang lebih sukar pada diriku melainkan nak niat, nak uruskan niat. Penting ke niat Ustaz? Silakan. Ya, begitu pentingnya niat ini. Ikhlas ini semua berkaitan dengan niat. Kalau tak penting niat, takkan Imam Nawawi sampai-sampai memasukkan hadis pertamanya dalam hadis 40 tentang hadis niat. Innamal a'malu binniyat. Sampai disebut oleh ulama, hadis niat ini separuh daripada agama Islam duduk dalam hadis ini. Sebab itu seluruh amal ibadah kita mulakan dengan niat. Kalau kita melakukan sesuatu, niat tak betul, ibadah itu tidak sah dan tidak memberi kesan kepada kita. Apa juga ibadah yang kita buat, kalau kita buat kerana Allah tapi kita buat itu tak ikhlas, juga tidak memberi kesan pada kita. Orang yang melakukan sesuatu tidak lillah, dia akan lelah. Itu saja. Lillah, lelah. Kalau dia lelah, dia tak akan dapat apa-apa. Sebab itu hari ini kita melihat ramai orang di sekeliling kita, bila dia buat ibadah, ibadahnya rosak sebab niat tak jaga. Semayang misalnya. Ada orang dia semayang sebab kalau dia tak semayang, isteri dia beletir ke dia. Baik dia semayang. Jadi dia sudah semayangkan isteri. Ada orang dia semayang sebab balik kampung rumah pak mentua. Takkan tak semayang. Jatuh standard. Dengan janggut muka macam ustaz. Takkan tak semayang. Semayang jugalah. Ada orang dia semayang sebab memang kerja dia semayang. Dia kerja imam. Memang kerja dia. Dia dibayar gaji, allowance untuk semayang. Begitu juga haji. Ada orang pergi haji bukan sebab nak pergi haji sangat, sebab bertugas misalnya. Ada orang pergi haji sebab nak bisnes, niaga, jual batu, kayu kokar, macam-macam. Ada orang pergi haji, pernah saya jumpa, dia pergi haji sebab nak cari toyol. Ada? Nak bawa balik dekat Tiangjin, nak bawa balik seekor. Ada satu makcik nak cari batu. Ingat batu cincin, rupa batu dekat Mina tu, kat kawasan kemah. Nak buat apa batu makcik? Oh, batu ni kalau bawa balik Temeloh, dia kata, kalau baling campak ke sawah, padi menjadi. Campak ke sungai, ikan timbul, katanya. Nampak dia pergi haji pun rupa nak cari batu. Ada orang dia puasa sebab nak diet. Bukan nak puasa sangat, nak diet. Dah 20 hari ni turunlah 4-5 kilo. Suka dia. Niat tak boleh macam sempu ibadah ini. 2 dalam 1, 3 dalam 1, tak boleh. Kalau niat mesti lillah. Tak lillah, lelah. Itu saja. Dan bukan sekadar mesti lillah,
tapi ikhlas. Inilah yang tahap paling tinggi. Sebab itu bila kita bicara soal hati, ini rahsia Allah saja. Kita kena usaha untuk ikhlas. Tapi janganlah bila tak ikhlas tak beramal. Kita dah bincang pada awal tadi. Teruskan amal, insya-Allah ikhlas akan datang sedikit-sedikit. Allahu a'lam. Okey Ustaz, barangkali ada beberapa tips Ustaz untuk kita jadikan amalan kita ikhlas sepanjang Ramadan dan di luar Ramadan. Apakah ada tips-tipsnya? Silakan Ustaz. Tidak ada tip yang khusus untuk mendidik hati kita menjadi ikhlas. Cuma yang saya sebutkan sebelum kita berhenti tadi, bahawa kita kena tahu bahawa setiap amal yang kita buat ini bukan sebab kita yang buat, tapi kerana Allah yang izin. Bila kita tahu kita pergi ke Mekah buat haji, kita kena ingat kita pergi Mekah buat haji bukan sebab duit kita Tuhan panggil, tak, sebab Allah izin. Berapa ramai orang kaya tak pernah jejak Mekah, berapa ramai. Maknanya kita boleh jejak Mekah, Allah izin. Kalau ke situ cara berfikir, kita insya-Allah tidak riak. Kita boleh pergi semayang di masjid bukan sebab kita tak ada gaut kaki kita, bukan. Ramai orang lebih sihat daripada kita tapi tak dapat beramal. Maka bila kita dapat melakukan apa saja kebaikan, kita kena ingat itu Allah izin. Jangan kita action baby lotion nak menunjuk ke orang, oh I malam tadi tahajud sampai pukul 3:30. Ini apa cerita? Orang lain beramal tak perlu bercerita macam itu. Allah yang izinkan kita melakukan sesuatu. Dan ingat, orang yang ikhlas kalau dia melakukan sesuatu, insya-Allah ada barakah. Tapi sekali saja kita tak ikhlas buat tu sebab nak menunjuk, nak mendapat ganjaran keduniaan semata-mata, Allah tarik barakah ketika itu. Ada satu cerita pendek saya ringkaskan, seorang dia satu batang pokok ni ada hantu. Dia datang, dia pergi jumpa dengan jin tu, dia tarik janggut jin. Dia kata, "Jin, kau jangan kacau semua orang lalu lalang di sini." "Okey bos," jin tak kacau. Tapi jin kata, "Aku bagi kau duit, kau jangan kacau aku." Okey. Orang ni pun tak ganggu jin. Hari-hari dia selak sejadah, ada duit RM50. Esok ada duit RM50. Cukup seminggu, jin tu mengamuk lagi. Dia kali ni pergi dekat jin, dia pegang janggut jin. "Apasal kau tipu? Kau kata tak nak ganggu orang?" Kali ni jin kata, "Aku tak nak lari." "Apasal kau tak lari?" "Dulu kau tangkap aku, kau ikhlas. Tapi lepas aku hari-hari bagi kau RM50, RM50, oh kau dah tak ikhlas pada aku tak takut pada engkau lagi." Sebab itu keikhlasan boleh menyebabkan ibadah kita menjadi barakah. Sekali kita riak, nawaitu show off dan sebagainya lagi, Allah cabut keberkatan itu. Allahu a'lam. Okey Ustaz, tentang ikhlas ni Ustaz, kita cerita bulan ikhlas bersama dengan takaful ikhlas ya. Hari ni kalau baca surat khabar Ustaz, lihat hari-hari kemalangan jalan raya Ustaz. Masya Allah. Mati bapa, mati suami. Jadi boleh tak Ustaz cerita sikit pentingnya ambil pelindungan takaful kemalangan diri untuk ahli keluarga kita? Silakan Ustaz. Ni saya setujulah. Bab kata pantun bila kita raya ni, makan ikan cecah budu, jangan lupa dengan sata. Balik beraya bawa terlampau laju, akhirnya beraya di hospital. Ini banyak masalah berlaku. Bila dia sudah masuk hospital, rupanya tak ada insurans dan macam-macam, kena bayar bil sampai ribu-ribu kadang-kadang. Adalah duit raya dah tak berapa nak ada, duit perabot tak habis bayar, nak hospital pula lagi dah. Maka benda ini tak akan berlaku kalau kita ada perlindungan. Perlindungan. Mungkin saya tidaklah bercakap bagi pihak perlindungan ini secara khusus. Tetapi dalam satu hadis Nabi menyebut, la'an tazara warasataka aghniya khairun min an tada'ahum alatan yatakaffafunan nas. Hadis riwayat Bukhari. Kalaulah kamu ini meninggalkan waris-waris kamu dengan sedikit harta, duit, supaya mereka ini tak perlu mengemis dan meminta-minta, itu adalah lebih baik bagi kamu. Kita tak tahu masa depan kita apa berlaku. Mungkin dalam perjalanan ini berlaku musibah. Lalu apabila kita tidak ada perlindungan, kita susah, anak-anak yang kita tinggal pun susah. Nabi pesankan, tinggalkan anak kamu dengan sedikit ganjaran habuan, harta sedikit pada mereka supaya dia tidak perlu mengemis-ngemis di tangga-tangga bank minta duit dengan orang. Kalau orang ada perlindungan, insya-Allah situasi ini tidak berlaku. Wallahu a'lam. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, tentang ikhlas ini sebenarnya satu perkara yang sangat besar Ustaz kan. Jadi bila cerita bab Ramadan ni, saya nak mungkin Ustaz sebut sikit dan memang syaitan sendiri pun tak dapat nak menyesatkan orang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku memang tak dapat sesat orang ikhlas. Boleh Ustaz komen sikit kan? Betul. Bahawa orang yang ikhlas ini seperti yang cerita anekdot saya bawakan tadi, seekor jin. Yang mana apabila dia ini kebiasaannya dengan orang yang ikhlas, yang menghalang dia buat kejahatan, dia memang taat betul. Tapi sekali orang tu tidak ikhlas saja, dia sudah boleh masuk jarum. Sebab itu bila kita betul-betul ikhlas pada Allah, tahap kita paling khalis kepada Allah Ta'ala, itu makam paling tinggi. Ketika itu kita berada sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah pesan dalam Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada."
surah Al-Kahfi ayat 110. Siapa-siapa yang bercita-cita nak berjumpa dengan aku, iaitu bertemu sendiri dengan Allah, pertama dia mesti beramal soleh, yang kedua dia mesti ikhlas sungguh-sungguh dalam beramal. Nanti dia akan bersama dengan aku dapat melihat Allah Taala itu secara nyata. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah. Dan sebenarnya Ustaz, Ya. kalau kita belajar lagi, sebenarnya kalau kita buat kerja dengan ikhlas, hati kita jadi tenang. Jadi tenang. Dia tenang. Orang tak puji pun tak apa, orang maki pun tak apa, sebab kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan rohani kita kuat insya-Allah. Apapun, terima kasih yang bahagia Ustaz Badli Shah Aludin, penolong pengarah bahagian dakwah Jaib Jabatan Islam Pahang, dan juga terima kasih kepada semua penonton, terutamanya yang bawa kita takaful ikhlas lah. Terima kasih kepada semua yang hadir. Insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain. Selamat berbuka puasa maghrib nanti dan selamat bercuti di hujung minggu bersama dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna, agar dapat ku lalui dengan sempurna. Selangkah demi selangkah, setahun sudah pun berlalu. Masa yang pantas berlalu, hingga tak terasa aku berada di bulan Ramadan. Semula ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna, agar dapat ku lalui dengan sempurna. Puasa satu amalan, sebagaimana yang diperintahnya. Moga dapat ku lenturkan nafsu yang selalu